Jadi kita semua pasti pernah dengar pasal Baba Nyonya. Daripada buku sejarah, selalu kita fikir kacukan Cina Melayu. Waktu Puteri Hang Lipur main dekat Melaka, lepas tu kahwin campur, keluar anak Baba Nyonya. Nyonya sebenarnya datang dari perkataan Donya, perkataan Portugis yang bermaksud puan. Tetapi mungkin ramai yang tak tahu, ada juga suku kaum ataupun budaya Cina peranakan. Banyak di antara mereka yang sebenarnya tidak kahwin campur, tetapi telah asimilasikan budaya Melayu. Dan inilah yang dipanggil Cina peranakan. Contoh lagi, waktu nenek moyang aku pernah meninggal, yang perempuan, dia punya harta yang dia wariskan kerongsang, baju kebaya. Jadi benda tu agak pelik lah kalau kita tak tahu pasal budaya Baba Nyonya. Dekat Penang, ramai Baba Nyonya agak kaya sebab mereka dulu businessman, businesswomen. Kalau masuk kat museum Baba Nyonya dekat Penang, ada 2-3 lah, even Chong Fat Si mention, boleh tengok lah mereka suka pinggan-pinggan yang ornamented, kerusi mereka. Budaya Baba Nyonya yang hidup sampai hari ini adalah makanan. Contoh makanan Baba Nyonya yang paling sedap, ayam goreng belacan, inci kebin. Untuk bagi gambaran pasal masakan Nyonya tu, dia macam masakan Melayu tapi ada babi. Contoh dia macam babi masak rempah, hongbak, kari kapitan. Jadi masakan-masakan Nyonya ni selalu amat berempah dan lebih pedas daripada masakan Cina yang biasalah. Ingat tak ada satu video yang viral, ada ni orang Cina ni nak kahwin, tapi pengantin lelaki tu duk waras pantun pula dengan belah perempuan waktu dia nak ambil dia. Tak tahulah Cina peranakan ke tak, tapi itu orang Nyonya lah. Mereka tak masuk Islam pun, mereka amalkan budaya-budaya Melayu. Isu pasal Baba Nyonya, terutamanya Cina peranakan, iaitu yang tak ada kacukan Melayu, lepas kemerdekaan, waktu mereka bagi IC dekat semua orang, Baba Nyonya ataupun Cina peranakan ditulis sebagai orang Cina. Jadi sejak itu semakin berkurangan lah, semakin utuh identiti Baba Nyonya. Banyak dah kahwin balik dengan orang Cina biasa. Orang Cina biasa macam kahwin balik dengan orang Cina yang lain. Satu lagi, bahasa yang digunakan. Jadi dialek yang kita guna bahasa Hokkien. Orang selatan takkan faham, ataupun orang di tanah besar Cina sendiri yang cakap bahasa Hokkien takkan faham Hokkien Penang sebab dah terlalu dicampur adukkan dengan bahasa Melayu. Kita guna tapi dan dalam bahasa Hokkien. Bagi aku agak menarik bagaimana satu proses asimilasi ni telah berlaku, boleh dikatakan tanpa paksaan, yang berlaku secara semula jadi. Jadi amat menarik kalau berbanding dengan contoh proses integrasi kaum Tionghoa di Indonesia yang lebih sistematik. Dekat Malaysia, mungkin kita boleh lihat proses asimilasi kaum Baba Nyonya. Kita boleh jumpa ilham dalam pembentukan identiti bangsa Malaysia itu sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 2 ingin membentangkan video kreatif kami yang bertajuk Masyarakat Peranakan Baba dan Nyonya. Baba dan Nyonya atau peranakan adalah keturunan imigran Cina yang datang ke Kepulauan Melayu pada abad ke-15. Nyonya bermaksud wanita peranakan, manakala Baba merujuk kepada lelaki peranakan. Dari seawal abad ke-16, ketika para penentang mengembara dari negara asal mereka ke tanah Melayu, ada yang mula mengadaptasi budaya setempat dan berkahwin dengan penduduk tempatan. Namun, terdapat banyak versi yang diceritakan dalam usaha untuk mengenal asal-usul dan identiti kebudayaan masyarakat hibrid unik ini yang disebut peranakan. Pada abad ke-15, sesetengah negeri-negeri kecil di Semenanjung Melayu sering memberikan penghormatan kepada pelbagai kerajaan seperti China dan Siam. Hubungan rapat dengan China ditubuhkan pada awal abad ke-15 semasa pemerintahan para Mesuara ketika Laksamana Zheng-He, seorang Cina Muslim, melawat Melaka dan Jawa. Istilah peranakan pada asalnya bermaksud lahir semula. Nama kelamaan ia digunakan secara umum untuk menentukan orang Cina yang dilahirkan di Selat, untuk membezakan orang Cina yang dilahirkan di China atau di Kepulauan Melayu. Maksud asal untuk peranakan berasal dari kata Melayu dan Indonesia yang bermaksud anak, merujuk kepada keturunan tempat yang lahir. Kepulauan Melayu pada ketika itu terdiri daripada Brunei, Singapura, Malaysia, Indonesia dan Filipina. Baba dan Nyonya ini juga amat terkenal dengan pelbagai masakan asam pedas dan kuih tradisional yang begitu sedap dan menarik, di mana resepinya ada persamaan dengan masakan masyarakat Melayu seperti onde-onde, kuih apam balik, cendol dan tapai pulut. Walau bagaimanapun, masakan Baba adalah masakan campuran masyarakat Cina dan Melayu, tetapi masih beridentitikan masakan Baba.
Masakan Nyonya pula lebih kepada daging dan sayur-sayuran. Masakan Nyonya biasanya pedas dan menggunakan banyak cili. Bagi masyarakat Baba, penggunaan cili yang banyak di dalam masakan merupakan satu identiti yang membezakan antara masyarakat Baba dan Cina. Antaranya ayam pok teh, ayam kunyit cili, masak lemak dan ayam kunyit. Di antara masakan Nyonya yang menerima pengaruh Melayu adalah seperti penggunaan pelacan, bau keras, asam lengkuas dan serai. Manakala masakan Nyonya yang mengekalkan tradisi masakan Cina ialah itik tem. Selain itu, kuih cang abu juga merupakan masakan istimewa bagi masyarakat Baba. Golongan Nyonya amat sinonim dengan pemakaian baju kebaya dengan kain sarung. Selain itu, Baba dan Nyonya juga turut memakai pakaian kaum Cina. Kaum Nyonya juga mempunyai kasut yang agak unik seperti kasut manik. Kasut manik ialah atlas kaki buatan tangannya yang memerlukan kemahiran dan kesabaran yang tinggi untuk menghasilkannya. Dari jalinan manik kaca yang bersegi-segi halus yang dijahit pada kain terpal. Rekaan kasut manik tradisional sering memperlihatkan motif bunga Eropah dan warnanya dipengaruhi oleh tembikar peranakan dan sarung batik. Mulai tahun 1930-an, kasut manik menjalani perubahan dengan diberikan rekaan moden dan ditambahkan tumit. Pada kurun ke-15, wilayah-wilayah keperluan Melayu selalunya memberi penghormatan kepada pelbagai kerajaan seperti negara Cina dan Siam. Hubungan diplomatik yang erat telah dibina sejak kurun ke-15 semasa pemerintahan Parameswara apabila Laksamana Cheng Ho, seorang Cina Muslim, melawat Melaka. Menurut penerangan tradisional, pada 1459, Raja Cina telah menghantar Puteri Hang Lipo kepada Sultan Melaka sebagai satu tanda penghargaan pada penghormatannya. Pengikut-pengikut puteri tinggal di Bukit Cina pada mulanya dan akhirnya lahirnya peranakan. Peranakan mengekalkan kebanyakan budaya dan kepercayaan nenek moyang mereka, tetapi bahasa dan budaya Melayu telah diasimilasi. Mereka membina budaya pemakanan yang unik. Banyak sumber memberi tuntutan bahawa peranakan adalah kahwin campur dengan orang Melayu tempatan. Hal ini mungkin akan lari daripada faktor pengikut-pengikut puteri Cina tinggal di Bukit Cina yang mengembara ke Melaka dengan Laksamana Yunan yang berbangsa Cina Muslim. Namun, kekurangan peringatan yang fisikal secara keseluruhan telah menyebabkan ramai pakar suka percaya terhadap asal-usul etnik peranakan Cina. Baba ini adalah perbuatan dengan kaum Cina yang unik, kedudukannya dalam kalangan kaum Cina yang terdapat di negeri-negeri selain tanah Melayu, khususnya di negeri Melaka. Tina merupakan salah seorang daripada pemandu pelancong dalam Museum Baba dan Nyonya ini. Jadi tentang komuniti Baba dan Nyonya itu sendiri, apa yang membuatkan mereka ini berbeza daripada orang Cina biasa di Malaysia? Oh, ni Baba Nyonya unik. Dia asal usul dia orang Cina, datang dari Cina berdagang. Dan dia berkahwin dengan gadis tempatan, tak mestinya gadis Melayu ke Muslim. Masa tu dia orang berkahwin dengan gadis dari negeri Indonesia, dari Thailand. Lepas tu dia punya next generation nang kaum lelaki kita panggil dia Baba, kaum perempuan kita panggil dia Nyonya. And then you boleh panggil dia kumpulan as peranakan atau the straight born Chinese. Semua dia sama, dia asal dia dari Melaka. Sekarang tu adat resam kebudayaannya orang-orang zaman sekarang tu tak ada macam dulu. Adat perkahwinannya Bagaimanapun, sebahagian mereka enggan mengakui bahawa mereka adalah orang Cina. Tapi sebaliknya mendakwa mereka adalah rakyat British dan amat berbangga dengan kedudukan ini. Tambahan pula, mereka mengeji pendatang-pendatang Cina yang baru dan mempunyai kelab tersendiri yang tidak membenarkan pendatang-pendatang Cina masuk. Mereka memanggil diri mereka sebagai Baba atau peranakan kerana kebudayaan mereka yang berasal daripada warisan tradisi Cina, mempunyai unsur-unsur pengaruh kebudayaan Melayu. Pemisahan dan resapan budaya mereka terhadap suasana sosio-budaya
generasi persekitaran mereka di zaman silam, iaitu melalui perkahwinan campur yang berlaku di antara kaum Cina dan Melayu. Adalah punca utama mengapa generasi-generasi seterusnya memanggil mereka sebagai Baba.